Al-Quran, Al-Quran kebesaran Allah, putih cahaya petunjuk ilahi. Ayuhlah hayati hikmah kalamullah, fahami kitab mulia yang indah. Dalam Adik dan Al-Quran. Asma. Sirah hari ini, Zinira seorang wanita buta penglihatannya, tetapi celik mata hatinya. Ismi Fatimah. Sirah hari ini, Zinira, Sri Kandi Islam yang pernah menjadi hamba kepada Sayyidina Umar. Ismi Dina. Zinirah adalah seorang wanita yang berketurunan bangsa Rom. Ismi Iman. Kawan-kawan nak tahu tak, Ainul Mardiah merupakan penghulu segara bidadari di syurga. Ismi Salwa. Kawan-kawan nak tahu tak, Ainul Mardiah bidadari untuk orang yang berjihad atau berdakwah untuk agama. Ismi Batisha. Untuk bidadari syurga, Ainul Mardiah adalah bidadari yang paling cantik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz. Alhamdulillah, tullabi. Naam. Kita bertemu kembali untuk sekian kalinya dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Ya, ayat yang kita akan baca dan tadabbur pada hari ini adalah ayat yang ke-110. Ayat ke berapa? 110. Pada kali ini kita akan mendengar bacaan daripada siapa ya? Ustaz nak pilih. Nandi watani kecapung. Oh, Batrisya. Ya, silakan. Okey, yang lain siapa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi wa ta'muruna Tak ada wa. Terus ya, ta'muruna bil ma'ruf. Terus? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tu'minuna billah. Wa tu'minuna billah. Ya. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Ya, alhamdulillah. Itu kadang-kadang ada satu benda yang biasa dalam kita nak menghafal Al-Quran. Ini tips yang Ustaz nak bagi pada hari ini dalam menghafaz Al-Quran. Kadang-kadang satu ayat itu kita perlu mengulang sehingga 10 kali. Berapa kali adik-adik? 10 kali. Ada orang sampai mengulangnya itu 10 kali, itu mungkin bagi mereka yang jenius. Bayangkan. Okey, mari kita dengarkan pula bacaan daripada siapa ya Ustaz nak pilih ni. Tapi kali ini Ustaz tak nak memilih. Tapi nak memilih juga. Memilih untuk kita membaca secara beramai-ramai. Ayo sama-sama penonton di rumah bersama adik-adik di sini. Membaca secara serentak ayat 110 Ali Imran. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Ya, alhamdulillah. Itulah ayat yang kita nak bacakan tadi. Terjemahannya pun dah keluar. Sempat tengok terjemahan pada Quran masing-masing mungkin. Yang kita nak fokuskan tentang ayat yang kita baca pada kali ini. Kita letakkan satu tajuk yang namanya kemuliaan dan keistimewaan yang diberi oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad. Ringkas lagi, keistimewaan umat Nabi Muhammad. Ya, kita ni rupanya istimewa tuan-tuan. Penonton di rumah, adik-adik, begitu juga adik di studio sangat istimewa. Apa istimewanya? Antaranya kita ini walaupun pendek-pendek umurnya. Berbanding umat terdahulu yang ribuan tahun, ratusan tahun umurnya. Tapi kita diberi gandaan, lipatan, gandaan amalan. Lipatan, gandaan amalan. Sekali lagi ulang. Lipatan gandaan amalan. Tidak terdapat pada umat-umat terdahulu. Bila kata gandaan amalan, sebagai contoh kita seseorang yang Nabi sebut, iza shallal isya'i fi jama'ah fa ka'annahu qama al-laila nisfah. Siapa yang mendirikan solat isyak secara berjamaah di masjid dan surau, seolah-olah dia telah mendirikan separuh daripada malamnya dengan ibadah kepada Allah. Begitu juga dalam hadis yang lain, man shallal fajri fi jama'ah
faka'annahu qama al-laila kullah. Siapa yang mendirikan solat subuh secara berjamaah di masjid dan surau, seolah-olah dia telah mendirikan seluruh malamnya dengan solat. Bayangkan kalau dia solat jemaah isyak dan subuh secara berjamaah, dia dah dapat 1 malam setengah beribadah kepada Allah. Bahkan tengah-tengah malam pula dia bangun pula qiyamul lail, setengah malam pula lagi. Maka dia dah dapat dalam 1 hari 2 malam beribadah full kepada Allah. Tasbih, Subhanallah. tahmid, Alhamdulillah. takbir, Allahu Akbar. tahlil. La ilaha illallah. Itu kesemuanya yang biasa kita dengar. Lipatan gandaan amalan lagi banyak hadis. Tetapi Ustaz nak fokuskan kat sini, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nahnul akhirun al-awwalun yaumal qiyamah wa nahnu awwalu man yadkhulul jannata. Maksudnya kami adalah golongan yang akhir, iaitu umat akhir zaman. Wa awwalun juga walaupun akhir, orang yang paling awal. Apakah dia masuk paling awal? Iaitu kamilah umat Nabi Muhammad yang paling awal masuk ke syurga. Yang paling awal masuk ke mana? Syurga. Syurga siapa? Allah. Ia berbanding umat-umat terdahulu. Kita akan sambung lagi selepas ini. Terus setia bersama kami dan adik-adik Tullabi dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih setia bersama kami. Kita terus kepada pencerian ciri umat Nabi Muhammad yang terbaik. Selain daripada masuk syurga awal, lipatan gandaan amalan. Yang ketiganya, yang paling penting, yang kita cuba nak menjadi dan berusaha terus sampai hari kiamat nak menjadi umat yang terbaik. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Imam Bukhari juga mengatakan, apakah ciri umat Nabi Muhammad yang terbaik? Iaitu amar ma'ruf dan nahi mungkar. Iaitu apa dia? Amal ma'ruf, nahi mungkar. Amar ma'ruf ni dia ajak orang buat kebaikan dan kebanyakannya tak ada masalah. Orang nak ajak kebaikan, jomlah kita bersedekah, jomlah, jarang orang marah. Tetapi kalau hanya buat amar ma'ruf, bayangkan dunia ini. Sebab manusia ni, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya manusia ini, jiwa dia, nafsu dia sentiasa mengarah kepada kejahatan. Maknanya banyak lagi manusia yang cenderung buat jahat, buat silap, bergaduh, bertumbuk, curi duit orang, kutuk orang, lebih cenderung. Maka kalau tak ada komponen yang kedua namanya nahi mungkar, bayangkan dunia ni macam mana adik-adik. Bayangkan kalau hidup ni tak ada orang tegur. Mak kita tak tegur. Cikgu kita buat dek je bila buat jahat. Bila bising-bising kat dalam kelas tak fokus. Begitu juga pemimpin kita, ada kalanya pemimpin masyarakat, Tok Imam. Begitu juga pemimpin-pemimpin yang di peringkat mana-mana sekalipun. Ketika mana dia buat salah, tak ada orang nak nahi mungkar, iaitu menegur. Bayangkan. Dunia ni rosak ke tak rosak, adik-adik? Rosak. Dunia ni cacah merba ke tak cacah merba? Cacah merba. Dunia ni akan huru-hara ke tak huru-hara? Huru-hara. Maka Allah tegaskan dalam surah dan ayat yang kita baca tadi, ciri yang terbaik sebenar-benarnya adalah orang yang mengamalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Apa dia sekali lagi? Amal ma'ruf, nahi mungkar. Tullabi. Naam. Ya, oleh sebab itulah rancangan ini juga diadakan. Antara tujuannya untuk memberikan amar ma'ruf dan nahi mungkar, gambaran, kesedaran dan seumpama dengannya. Sebab kalau cerita kebaikan aja, orang akan mudah kata, alah tak apa, Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Tapi kalau ada nahi mungkar, ada balance-nya sikit, kau buat jahat, kau akan dapat neraka. Neraka kalau api lilin pun tak tahan panas, apatah lagi api neraka Allah. Maka ketika tu, betul ke Allah nak ampunkan dosa aku? Ya, aku tak nak. Dia ada balance-nya kat situ. Inilah konsep yang cantik. Ada at-targhib, ada at-tarhib. Ada apa? At-targhib, ada at-tarhib. Targhib ni menggalakkan, tarhib ni menggerunkan. Sama lebih kurang konsep amal ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf menggalakkan, nahi mungkar kau jangan. Kalau kau buat macam ni, bahaya. Inilah konsep yang baik dalam pendidikan anak-anak sebagai contoh. Takbir. Allahu Akbar. Tasbih. Subhanallah. Tahmid. Alhamdulillah. Tullabi. Naam. Oleh sebab itu Ustaz nak buat perbandingan. Kenapa umat terdahulu tak ada buat amar ma'ruf nahi mungkar ke? Kebanyakan umat terdahulu, nabi-nabi mereka, tok-tok guru mereka, sifu-sifu mereka adalah di kalangan nabi-nabi di kalangan bangsa Bani Israel. Bangsa apa? Bani Israel. Ataupun yang jahat di kalangan mereka yang telah terpesong disebut Yahudi. Apa dia? Yahudi. Yahudi ni. Dan banyak disebut dalam satu hadis, kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya.
Dan banyak Nabi sebelum ini, khususnya yang disebutkan dalam Al-Quran 25 Rasul yang wajib itu, di kalangan mereka kebanyakannya semuanya Bani Israel, yang tok guru mereka adalah Nabi dan Rasul di kalangan Bani Israel. Tetapi Bani Israel ini ada satu sikap dia yang menyebabkan dia tidak hebat. Hanya umat Nabi Muhammad yang hebat. Apa sikap dia? Kanu la yatanahawna an munkar fa'alu. Mereka tak saling membuat nahi mungkar di kalangan mereka apabila mereka membuat kejahatan. Dan sikap ini sebenarnya memang ada pada Yahudi sekarang juga. Mereka kadang ajak buat baik, tetapi di kalangan mereka sendiri fasad, rosak, buat kejahatan, mereka buat tak tahu je. Maknanya umat Nabi Muhammad yang terbaik ke? Umat Bani Israel yang terbaik? Umat Nabi Muhammad. Ya, tasbih. Subhanallah. Tulab. Naam. Ustaz fokuskan sedikit. Amar ma'ruf tu senang, disebabkan nahi mungkar adalah susah. Maka Ustaz teringat tentang satu hadis yang sangat popular yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Iaitu siapa di kalangan kamu, iaitu setiap dari kalangan kita yang melihat mana-mana kemungkaran. Yang melihat apa? Mana-mana kemungkaran. Kecil ataupun besar. Sebab dalam hadis ini disebut mungkar ni tak kira kecil ataupun besar. Nakirah dalam bahasa Arabnya, ketika itu kamu kena buat nahi mungkar dengan 3 step. Dengan berapa step? 3 step. Pertama dengan tangan, kedua dengan lidah, ketiga dengan hati. Dan ini maksudnya adalah dengan kekuasaan. Kalau kita ada kuasa, ada jawatan, kalau ada anak yang kuasanya adalah mak bapak. Kalau Tok Imam, orang bawah kekuasaan dia adalah ahli masyarakat kampung dia. Ataupun kalau JKK, dia punya masyarakat. Kalau peringkat tertinggi lagi, ketua persatuan, ketua negara. Maka semuanya itu tanggungjawab dia, orang-orang di bawahnya. Bos dia kena bertanggungjawab. Dengan ada kuasa itu, dia gunakan untuk nahi mungkar. Kau jangan buat ini, kau jangan buat ini. Itu yang tertinggi. Yang kedua adalah dengan lidah. Macam mana nak nahi mungkar dengan lidah? Bukan keluarkan lidah panjang-panjang. Nahi mungkar orang, tak. Ataupun tak. Tetapi maksudnya, tulabi adalah dengan memberi teguran. Itulah step kedua. Sebab dah tak ada kuasa. Kau jangan buat begini. Kau jangan buat begini. Melalui blog, melalui surat, melalui SMS, sama ada pergaduhan suami isteri, di tempat kerja, di ofis, di peringkat negara, di peringkat masyarakat. Untuk mendapatkan kebaikan. Bukan keteguran itu menegur. Ini adalah nahi mungkar untuk kejahatan. Tetapi untuk kebaikan bersama. Tulabi. Naam. Tasbih. Subhanallah. Dan yang ketiga tadi, kalau tak mampu sangat-sangat benci dalam hati. Dan benci ini kita kena tunjukkan protes. Tunjukkan perasaan benci. Itu yang ada kalanya orang tunjuk perasaan. Itu dah kira paling tak ada kuasa lah. Itulah antara tanda-tanda orang yang beriman. Dan Nabi kata yang tunjuk perasaan benci itu pun, tunjuk perasaan itu pun, itu adalah selemah-lemah iman dalam membuat nahi mungkar. Nahi mungkar. Tulabi. Naam. Itulah dia kebaikan umat Nabi Muhammad yang Ustaz nak tegaskan. Dan kita cek balik pada diri kita. Adik-beradik kita, di tempat kerja kita. Kita suka buat amar ma'ruf aja ke ada sekali nahi mungkar? Cuba pejam-pejam mata 3 kali, ingat balik. Kalaulah kita hanya saja buat amar ma'ruf dekat-dekat dengan ciri, Ustaz tak cakap Yahudi, dekat-dekat dengan ciri Yahudi. Bani Israel yang Nabi kata tidak istimewa. Tetapi kalau kita ada balance kat dalam kehidupan kita, ada amar ma'ruf nahi mungkar, kita adalah umat terbaik kepada Nabi Muhammad yang insya-Allah akhirnya akan masuk ke dalam syurga siapa? Allah. Syurga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi janganlah sampai nahi mungkar pula. Hui! Tidak berhikmah. Itu ada topik yang lain pula. Insya-Allah pada masa-masa yang akan datang kita akan dengar cerita daripada Atuk, iaitu tentang apa? Syarat sebaik-baik umat. Dengarkan selepas ini dalam pesan Atuk bersama kami dan adik-adik dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bersua lagi dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Terima kasih kepada Ustaz Zamri dan terima kasih kepada cucu-cucu Atuk. Masya Allah, cantik-cantik, lawa-lawa semua ya. Bagus. Yang telah mendengar bacaan Quran. Ustaz Zamri dah ceritakan bagaimana keadaan umat-umat kita hari ini. Kita merupakan umat-umat yang terbaik. Cuma teman-teman cucu-cucu Atuk ya. Setiap zaman, setiap Nabi ada umatnya. Betul tak? Betul. Maka dalam ramai-ramai umat ini, umat siapa yang terbaik?
Umat Muhammad. manusia. Kita umat siapa? Nabi Muhammad. Insya-Allah. Jadi kita atuk, cucu atuk, semua kita ini kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan umat akhir zaman dan kita adalah merupakan umat yang terbaik nak dibandingkan umat-umat yang sebelum ini. Kenapa kita dianggap terbaik? Ini yang sebut ni. Kenapa kita anggap terbaik? Bukan semua Muhammad tu baik. Betul tak? Tapi yang terbaik Allah kata apa? Dia ada 3 syarat. Yang pertama, mestilah orang itu buat apa? Dia menyuruh orang berbuat baik. Kalau tak suruh buat baik, tak jadi. Satu. Yang kedua, dia mesti melarang orang buat jahat. 2. Yang ketiga, dia kena beriman dengan siapa? Allah. Jadi ada 3 syarat ini. Yang pertama, ingat, dia suruh orang buat baik. Kalau seorang bapa, dia suruh anak-anak dia buat baik. Betul tak? Betul. Satu. Yang kedua, dia melarang orang buat jahat. Jadi kalau ada seorang bapa, dia biar anak buat jahat. Dia biar anak dia isap dada. Ada tak? Ada. Oh, dia biar anak dia mencuri. Ada tak? Ada. Bahkan dia pertahankan pula tu. Oh, ada bapa dia tak kisah anak dia buka orang. Ada tak? Ada. Walaupun dia umat Muhammad, dia bukan umat-umat yang terbaik. Maka sebab itulah 3 syarat tadi. Cucu ingat ya. Kalau kita nak jadi umat yang terbaik, yang dikeluarkan untuk manusia semuanya, mestilah ada 3 syarat tadi. Atau nak cucu-cucu ingat balik ya. Yang pertama apa dia? Menyuruh orang berbuat baik. Satu, mesti suruh orang buat baik. Suruh keluarga kita, suruh jiran kita, suruh masyarakat kita. Kalau cucu besok jadi penceramah, besok jadi ustazah, kita kena bercakap. Betul tak? Betul. Atuk cakaplah, kita kena buat baik. Jadi satu. Yang kedua, melarang orang jangan buat jahat. Jangan buat apa? Jahat. Kita kena cakap yang ini salah, jangan buat. Yang ini tak baik, jangan buat. Hari ini kadang-kadang atuk dengar ada konsep jangan jaga tepi kain orang. Cucu atuk faham tak apa dia? Tak. Jangan jaga tepi kain orang. Ada dengar tak? Maknanya kalau jiran kita buat salah, biarkan. Kalau jiran kita buat jahat, biarkan. Apa-apa? Jangan jaga tepi kain orang. Itu satu istilah yang amat salah dalam Islam. Sebab dalam Islam Nabi kata idza ra'a minkum munkaran, kita melihat benda yang mungkar, benda yang salah, benda yang tak baik, kita kena kenapa? Tegur. Bagus itu. Kena tegur. Kalau kata itu hal dia, biarkanlah, maka dia bukan sebaik-baik umat. Jadi kalau nak sebaik-baik umat, ada 3 ya. Yang pertama, suruh orang buat baik. Yang kedua, larang orang jangan buat jahat. Yang ketiga, beriman dengan Allah. Apa arti beriman dengan Allah? Bukan percaya saja. Kalau percaya saja tak jadilah cuatuk dia. Kalau kita nak masuk syurga, kita kena sembahyang, betul tak? Betul. Kita kena buat baik, betul tak? Betul. Kita kena taat mak bapak, betul tak? Betul. Tapi kalau nak masuk neraka, tak sembahyang. Nak masuk neraka tak? Tak nak. Ini cucu-cucu sembahyang tak? Semayang. Alhamdulillah. Jadi inilah yang dikatakan bahawa kita ini umat yang sebaik-baik. Kenapa? Kita ada 3 pada kita. Padahal umat-umat dulu tak ada. Baik, hari ini tuan-tuan dan puan dirahmati Allah juga cucu-cucu ya. Hari ini kalau kita katalah kita nak jadi umat yang baik ya. Kita sembahyang tak berhenti, puasa tak berhenti, tapi orang buat jahat kita tak kisah. Baik tak? Tak. Ataupun kita kata kita suruh orang buat baik, suruh buat baik, tapi orang buat jahat tak larang. Baik tak? Tak. Maka dia kena merangkumi 3 perkara tadi. Ingat ya? Tuan nak pesan 3 perkara tadi. Okey, cucu besok jadi orang besar, jadi ustazah, jadi hafizah, jadi orang terkenal ya, jadi orang yang dikenali, orang yang hebat-hebat. Maka ingat 3 perkara tadi. Ini atuk pesan ni. Ingat, pertama sekali apa dia? Suruh orang berbuat baik. Cakap yang ni baik kena buat. Kalau kawan kita tak sembahyang, kita kena cakap. Sembahyang tu wajib. Kena sembahyang. Ada cakap tak? Ada. Kena cakap dengan kawan kita dia. Baik, puasa tu wajib tak? Wajib. Tapi ramai orang puasa. Okay. Cuma suruh orang buat baik. Yang kedua, larang orang buat jahat. Kalau kita nampak kawan-kawan kita tak buka aurat, dia apa cakap? Buat apa? Nampak kawan kita rambut macam gunung serai. Dia pakai baju tebing, pakai baju bebe. Tahu baju bebe? Baju bebe depan dan pakai baju belakang kosong. Itu baju bebe. Apa kita nak buat? Kita akan beritahu dia, kakak, adik, apa ini pakai baju ni salah. Betul tak? Islam suruh tutup Aurat. Itu cara dia. Dan yang ketiga, kita sendiri kena beriman dengan siapa? Allah. Bila iman dengan Allah itu maknanya bukan iman dengan Allah saja. Rukun iman ada berapa? 6. Beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan Rasul, beriman dengan hari akhirat, beriman dengan qada dan qadar. Maka barang semua ini barulah kita dianggap orang yang sebaik-baik umat. InsyaAllah mudah-mudahan kita kekalkan kebaikan ini sampai ke hari
akhirat. Harapan kita akan masuk syurga Allah. Okey, atuk harap cucu atuk insya-Allah besok kita akan jumpa dalam syurga. Hingga bertemu lagi di sini akan datang dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Sehingga itu ma'assalamah. Wa ilal liqa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.